Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi dan Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kepada tafsir menerusi surah As-Saffat. Dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada ayat 102 hingga berikutnya daripada surah yang mulia ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. Maka tatkala anak itu sampai usaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah pendapatmu. Dia menjawab, hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berselari dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatakan kesabaran keduanya. Maka kami panggillah dia, hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kuliah yang lalu kita telah pun menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim, bagaimana pemulihan anak selepas sekian lama berusaha berdakwah. Takdir Allah Subhanahu wa taala dapat anak, maka Allah telah perintahkan supaya bawa bersama dengan isterinya itu ke tempat yang jauh, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, ke satu tempat yang wadi ghairi zi zar'in, tempat yang tidak ada tumbuhan langsung, tak ada pokok-pokok, tinggal di sana. Jadi ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, maksud Allah di sini falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila anak itu sampai kepada umur dia boleh berusaha bersama dengan Nabi Ibrahim, maknanya dia sudah jadi orang muda, budak kecil, budak bujang yang dengan tenaga yang ada mampulah untuk bekerja bersama bapa. Boleh disuruh, boleh diperintahkan. Kalau kita pada ini anak-anak lelaki yang sudah mula dibawa pergi ke masjid usia 7-8 tahun ini, inilah seperti yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, begitu juga Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atta al-Khurasani, Zaid bin Aslam. Maksudnya pemuda yang hampir-hampir dewasa, yang mampu mengerjakan satu kerja yang disuruh oleh ayahandanya. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila sampai perintah Allah Subhanahu wa taala di sini, Nabi Ibrahim melihat, boleh jadi Nabi Ibrahim bermimpi itu tidak ada nyatakan jelas sama ada melihat menyembelih anaknya sendiri, ataupun melihat darah yang memancut keluar, ataupun melihat anak ni sudah pun berlumuran darah. Allahu a'lam, mana satu yang diperhatikan. Tapi yang pentingnya mimpi seorang Nabi adalah satu wahyu daripada Allah SWT. Dalam ayat yang lalu kita telah huraikan bagaimana kesediaan Nabi Ismail untuk disembelih tanpa ragu, tanpa menunda-nunda. Jadi di sini digambarkan oleh Allah SWT, keduanya menyerah diri secara penuh dan tulus kerana Allah SWT. Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya
sebagaimana seekor binatang yang akan disembelih. Maka pada masa itulah terbuktinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah kesabaran kedua orang hamba Allah yang merupakan rasulnya ini. Pisau yang begitu tajam, dengan izin Allah SWT, tidak melukakan sedikit pun si anak ini tadi. Lalu kami pun melalui malaikat memanggil, "Hai Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Sungguhnya engkau telah pun membenarkan mimpi berkaitan dengan penyembelihan anak itu. Engkau telah melaksanakannya dengan penuh kesabaran. Maka kerana itu kami berimu ganjaran dan menjadikan kau ni imam, tauladan bagi orang-orang bertakwa. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berbalasan kepada orang yang muhsinin. Jadi ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya perintah penyembelihan anak ni merupakan satu kewajipan yang mesti dituruti oleh Nabi yang mulia ni, yang memanglah tak boleh dipikul oleh seseorang pun daripada kita. Tak mampu nak menerima ujian begini berat, tuan-tuan. Penggunaan kata tallahu wa tallahu lil jabin. Tal ni kalau kita belajar bahasa Arab, asal perkataan tal yang maksud bukit. Kalau kita lihat di negara haram Yahudi itu disebut Tel Abib. Asalnya bahasa Arab Tal Abib. Tal Abib. Tal ini maknanya jabal, bukit. Jadi kalau kita faham dari sudut bahasa Arab, penggunaan dari sudut noun bertukar jadi verb di sini. Wa tallahu lil jabin, maknanya letakkan putera ini di tempat yang tinggi, santak seperti itu supaya tak bergeraklah. Kalau kita nak umpamakan seekor binatang nak disembelih, lihat tak sembelih binatang kurban pada hari Aidil Adha, dia letak, dia sendal betul-betul pada lehernya, letak tempat yang mampat supaya boleh ditekan, boleh disembelih dengan mudah, tak bergeraklah binatang ni. Begitulah nak umpamakan bagaimana tegasnya yakinnya Nabi Ibrahim kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilakukan perkara yang sama seperti menyembelih seekor binatang tanpa teragak-agak. Setengah ulama bahasa menjelaskan bahawa makna tallahu ni bererti melempar atau menjatuhkan seseorang itu di atas satu macam tumpukan tanah lah, seolah-olah ada satu tempat yang membonjol seperti itu, letak supaya mudah untuk ditekan. Jadi maksud ayat ni membaringkan, letakkan leher Nabi puteranya ini, Nabi Ismail, dengan mantap ke satu tempat yang keras supaya dia tidak bergerak bagi melaksanakan perintah ni dengan mudah. Dalam kita tafsir, sebagai contohnya tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Jarir Tabari, tafsir Ibn Atiyah Al-Nalusi, anak ni telah pun berkata kepada ayahandanya, "Wahai ayahanda, letaklah saya di tempat yang betul, letaklah di tempat yang tetap, supaya darah yang akan terpancut ini tidak kena pada ayah, dan saya pun tidak melihat wajah ayah ketika menyembelih saya, dan supaya ayah pun tidak melihat wajah saya sedang disembelih." Masya Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, hebat sekali ujian yang diberikan kepada Nabi Allah yang mulia ni. Ujian penyembelihan, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ikhwati fillah, muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, anak ni berkata, "Ya abati syuddani fa inni akhafu an yantadih alayka min dami. Ya abati hullani fa inni akhafu an tashhad alayya al-malaika anni jaza'tu min amri Allah ta'ala." Ya ayah, ikat saya kuat-kuat supaya darah yang memancut itu tidak kena pada ayah, dan terbalikkanlah muka saya ke bumi supaya saya tidak melihat apa yang berlaku ini sebagai satu perkara yang seolah-olah saya membentak atau memberontak perintah Allah SWT. Lalu malaikat yang mencatat amalan akan melihat saya tidak redha dengan ketentuan Allah ini. Dan gunakanlah pisau yang tajam. Musliman yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini satu pengorbanan yang luar biasa yang memang tidak akan mampu diikuti oleh sesiapa pun. Kerana itu datanglah malaikat Jibril untuk berkata kepada Nabi yang mulia ni, "Qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah pun melaksanakan perkara itu dengan penuh keterusan, tanpa mempertikai. Kita mungkin bertanya, kita boleh bertanya, mengapa Allah SWT merintahkan menyembelih? Tapi sebelum penyembelihan itu berlaku, perintah tersebut dibatalkan. Dan Nabi Ibrahim AS hidup pada persimpangan. Pada zaman itu, pemikiran manusia ni berkaitan dengan pengorbanan manusia kepada Tuhan-Tuhan mereka. Hampir di seluruh dunia pada masa itu, masyarakat dunia mempersembahkan manusia sebagai sajian kepada Tuhan ini semua kononnya.
Kalau kita perhatikan di Mesir sebagai contoh, gadis cantik akan dipersembahkan kepada dewa sungai Nil. Di Kanaan, Iraq, gadis cantik dipersembahkan kepada dewa Baal, ataupun bayi kecil yang masih comel. Mana lagi tempat dalam dunia? Masyarakat Aztec di Mexico, mereka mempersembahkan kepada Tuhan mereka jantung dan juga darah manusia. Tuhan mereka ni Tuhan Matahari, orang Aztec di Mexico. Di Eropah bahagian timur pula, orang-orang Viking yang menyembah dewa peperangan. Orang Viking kuat berperang pada masa dahulu, apa dipanggil ni Skandinavia. Mereka menamakan dewa perang mereka sebagai Odeon, mempersembahkan guru-guru agama yang mereka sayangi kepada dewa tersebut. Demikianlah berbagai persepsi kepada pengorbanan manusia, dikorbankan manusia pada zaman itu yang merasakan manusia ini terlalu mahal. Dengan sebab itu, mereka mengorbankan manusia sebagai penghargaan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah. Tiba-tiba Allah SWT menduga Nabi Allah Ibrahim AS untuk mengorbankan anaknya. Bukan orang lain tuan-tuan, anaknya. Dan ini tentulah satu benda yang besar pada pandangan manusia pada zaman itu. Tapi tidak bagi Nabi Allah yang mulia ni. Tak ada nilai walaupun seorang anak di depan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah anak ni yang paling dicintai oleh seseorang lebih daripada dirinya sendiri tuan-tuan. Kalau anak sakit pun kita fikir, Allah, kalau boleh sakit ni dialihkan, kepada aku ya Allah. Kalau anak kita berada dalam satu situasi yang susah, seorang ayah akan berfikir, Allah, kalau boleh dipindahkan benda ni, kenakanlah pada saya, yang kena kepada dia. Itu sayang seorang manusia terhadap anaknya. Itu fitrah tuan-tuan. Tapi tiba ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk membuktikan pengorbanan yang berlaku, penyembelihan tersebut, bagi membuktikan memanglah jiwa manusia ini mahal. Tapi bila datang perintah Allah SWT, bertemu dua kepentingan apa yang dikehendaki oleh Allah itu mengatasi sesuatu perkara, walaupun perkara tersebut adalah jiwanya sendiri. Ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah sekali lagi maksud mengajar bahawa jiwa manusia ni tidak boleh dijadikan sebagai sajian kepadanya. Allah tidak mahu jiwa manusia ni macam setengah fahaman ideologi pada zaman itu, iaitu yang persembahkan manusia sebagai tanda penghargaan kepada Tuhan mereka, tapi pada Allah tidak. Allah tidak menerima. Ini yang Allah nak mereka faham. Kerana Allah SWT itu maha pengasih kepada manusia, bukanlah seperti Tuhan-Tuhan mereka puja itu kononnya kan dia semula bagi mendapat restu daripada Tuhan-Tuhan tersebut. Alangkah bodohnya manusia yang berfahaman seperti ini tuan-tuan. Jadi kasih sayang kepada Allah SWT, kasih sayang Allah SWT kepada makhluk ni menjadikan dia melarang korbankan manusia untuk tujuan kehendak memenuhi pengorbanan atau penghargaan kepada Tuhan. Tidak boleh dilakukan sama sekali. Bahkan bukan larangan berkorban, apa sahaja, unta ke, kambing ke, unta kambing ke, ataupun lembu ke, nak persembahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, selain daripada Allah SWT yang tak dibenarkan, tapi dilakukan korban kerana Allah untuk kepentingan manusia semula. Daripada itu disyariatkan ibadah korban. Dalam tafsir Ibn Jarir Tabari ada satu riwayat bersalamah daripada Ibn Ishaq, daripada Amr bin Ubaid, daripada Al-Hasan, bila datang Allah SWT di sini, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami telah pun gantikan dengan sembelihan yang agung. Jadi inilah yang merupakan satu sunnah yang kita lakukan bagi mengikuti, menjejaki Nabi yang mulia ni, Nabi Allah Ibrahim, dalam pengorbanan dilakukan bila Allah turunkan kambing yang telah pun dihantar untuk dikorban oleh Habil, iaitu anak Nabi Adam, seperti yang disebut dalam setengah-setengah kita tafsir. Contohnya tafsir Jarir Tabari, contohnya dalam tafsir Durrul Mansur, dalam tempoh 40 kharif. 40 kharif ni barangkali 40 tahun kalau kita nak sebut pada hari ini. 40 tahun akhirat tentunya berbeza dengan 40 tahun dunia. Maka selepas Nabi Ibrahim berusaha untuk menyembelih anaknya, Allah gantikan dengan kambing yang gemuk. Dan itulah kambing yang datang daripada korban yang dilakukan oleh Habil, yang diterima oleh Allah SWT, sementara Qabil ditolak. InsyaAllah perkara itu ada kesempatan kita akan jelaskan dalam surah Al-Ma'idah kelak. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.